Didik TV KPM. Persilakan Ustazah. Okay, seterusnya seperti yang disebut oleh Syafiqah tadi, kita tengok pada konsep jihad secara lebih terperinci lagi. Okay, untuk konsep jihad dia terbahagi kepada dua. Kita kena tahu pengertian yang pertama dan yang kedua kita kena tahu hukum jihad. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama dari sudut pengertian. Dari sudut pengertian ni pula ada dua. Dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah kan. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama dari sudut bahasa, jihad membawa maksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut istilah, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Jadi daripada situ kita dapat fahamlah konsep jihad ni sebenarnya kita menggunakan seluruh kemampuan apa sahaja yang kita ada. Contohnya kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada kepakaran kan, kita ada tenaga, lagi kita ada apa-apa saja yang kita ada, kita gunakan untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Jadi daripada maksud pengertian jihad dari sudut istilah ni dapatlah kita simpulkan bahawa sebenarnya bila disebut jihad bukan sahaja peperangan macam pegang pedang macam Syafiqah pegang tadi tu kan. Bukan itu sahaja sebenarnya. Konsep jihad ni sebenarnya luas. Jadi kita kena jangan salah faham. Kita sebagai umat Islam sendiri kita tak boleh salah faham. Dengan bila kita sebut jihad, ingat angkat pedang kan, baru pergi berperang itu saja. Konsep jihad sangat luas. Jadi apa sahaja yang kita ada, apa sahaja yang kita miliki, kita boleh gunakan untuk berjihad dengan menegakkan agama Allah dan juga mempertahankannya. Okay, itu konsep jihad dari sudut pengertian. Ustazah harap murid-murid semua jelas ya. Dan dapat gambaranlah jihad ni luas ya, jangan tertumpu pada peperangan sahaja. Okay, seterusnya konsep jihad dari sudut hukum pula. Okay, dari sudut hukum ni dia berbeza mengikut situasi ataupun keadaan pada masa tersebut. Okay, kita tengok yang pertama hukum fardu ain. Ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh. Okay, pada waktu ni fardu ain ataupun wajib untuk kita mempertahankan negara kita. Jadi Islam bukanlah agama yang menyuruh kita memulakan peperangan. Okay, di dalam Islam ayat Al-Quran ada Allah menyebutkan diharuskan berperang apabila kita diperangi. Tapi Allah tak sebut berperanglah dengan orang lain. Allah tak sebut macam tu. Jadi itu konsep yang kita kena faham. Bila berlaku peperangan, bila berlaku penindasan kepada umat Islam yang melibatkan agama kita, pada waktu tersebut menjadi fardu ain kepada kita untuk mempertahankannya daripada diseranglah oleh musuh. Tapi kita nak memulakan peperangan tak boleh ya. Itu kita kena ingat. Yang pertama, yang kedua hukum fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara dalam suasana aman. Okey, yang ni kalau kita tengok dalam negara kita sekarang aman kan, tak ada peperangan. Kita hidup dalam keadaan aman walaupun kita pelbagai budaya, pelbagai kaum, pelbagai agama kan. Jadi kita tak ada gaduh-gaduh kat Malaysia ni. Jadi dalam keadaan aman macam ni menjadi fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ni ialah diwajibkan kepada sebahagian masyarakat yang ada kepakaranlah dalam bidang menjaga keamanan negara ni untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara. Jadi kalau dalam konteks negara kita, kita ada Angkatan Tentera Malaysia kan, kita ada dalam Angkatan Tentera Malaysia tu kita ada tentera darat, tentera laut, tentera udara, kita ada juga Polis Diraja Malaysia dan juga beberapa pertubuhan lainlah yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara. Itu konsep jihad dari sudut hukum dan hukum ni melibatkan dua keadaan tadilah, dalam keadaan kita diperangi dan juga dalam keadaan aman. Okey. Jadi saya harap murid-murid boleh faham juga ya berkaitan dengan hukum dan pengertian. Okey, seterusnya kita tengok apa kelebihan berjihad ni. Okey. Kelebihan berjihad ialah yang pertama diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan dosa kita bila kita berjihad mempertahankan apa saja yang kita ada, apa yang Allah bagi ni kita gunakan untuk agama Allah. Allah akan ampunkanlah dosa-dosa kita yang terdahulu. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi bila kita berjihad, kita gunakan apa yang kita ada tu pun bukan daripada kita kan. Ilmu yang kita ada kan, harta yang kita ada, yang kita miliki semuanya daripada Allah. Jadi bila kita menggunakan ke jalan Allah, ke jalan yang memberi, Allah lah yang memberi kepada kita tu, akan mendapatlah rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ketiga, mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ganjaran pahala. Jadi
pahala, Ustazah nak tanya sikitlah, kok ada murid-murid dalam talian kan. Apa yang kamu faham bila disebut tentang pahala? Ada murid-murid? Ada yang nak menjawab? Boleh angkat tangan? Ada ke Kita nak pilih jawab? Ustazah. Kita pilih kot Ustazah. Okey, Ada? boleh kita Boleh pilih. Ustazah. Kita pilih Muhammad Muaz. Boleh Muhammad Muaz? Boleh. Baik, silakan. Tentang pahala Ustazah. Ya. Pahala ialah sesuatu yang kita dapat apabila kita buat benda yang amalan baik. Okey. Bagus Muaz, betul. Pemahaman tu betul lah bila kita sebut pahala-pahala kan. Jadi kita akan dapat pahala apabila kita buat satu perkara yang baik. Tahniah ya, terima kasih Muaz. Tolong Ustazah bagi jawapan. Okey, seterusnya yang ketiga tadi betul lah yang Muaz kata tu, bila kita berjihad akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda daripada Allah. Yang keempat pula adalah dianugerahkan mati syahid. Mati syahid ni fokus kepada orang yang berjihad jalan Allah dalam medan peperangan tadilah. Bila Islam diperangi kan, dia terlibat dalam peperangan untuk mempertahankan agama Islam. Jadi bila dia mati dalam keadaan macam tu, dikira mati syahid. Ustazah harap murid-murid boleh faham kot. Ke ada yang nak terang tentang mati syahid? Anik nak terang ke? Anik nak terang? Ustazah nak pilih juga kan? Ada. Ada? Ada sahabat Cuba. kita, murid kita? Atau Muhammad Faiz Ustazah? Ya, Faiz. Muhammad Faiz, Aidil, Muhammad Fauzi. Dipersilakan. Mati syahid ni kita tak payah nak kafankan, nak mandikan, tak perlu. Kita terus tanam je. Okey. Betul Ustazah? Okey, terima kasih Faiz atas jawapan tadi. Okey, orang yang mati syahid kita tak perlu mandikan je, tak perlu mandikan. Tapi kena kafankan kan. Macam biasa kita tak perlu mandikan, sebabnya apa? Sebab nanti darah ke ataupun apa-apa kesan yang ada di situ kan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan juga akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa dia adalah orang yang termasuk dalam golongan syuhada. Masya-Allah. Nanti akan terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya yang kelima, mendapat nikmat di alam barzah. Okay, di sini ada perkataan alam barzah. Okay, jadi alam barzah ni satu alam yang pemisah lah di antara dunia dan juga akhirat. Jadi kita masih hidup kan, kita masih hidup sekarang ni. Jadi satu hari nanti semua orang akan mati. Jadi pada waktu tu kita semua akan diuruskanlah jenazah kita dan akhir sekali dikebumikan. Bila selepas dah saudara-saudara semua dah balik meninggalkan tanah perkuburan tu kan. Jadi pada waktu itulah kita akan didatangi oleh para malaikat yang akan bertanya kepada kita, iaitu Munkar dan Nakir akan tanya. Tetapi bagi orang yang mati syahid, ada hadis yang mengatakan orang yang mati syahid dikecualikan daripada pertanyaan tersebut. Dia tak perlu nak melalui soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, teruslah masuk ke taman-taman syurga. Subhanallah. Okay. Yang keenam, dimasukkan ke dalam syurga. Lebih kurang sama je lah macam yang tadi kan. Syurga ni satu tempat yang penuh dengan nikmat. Kalau kita tengok dekat dunia ni tempat yang paling cantik kan. Contohnya Ustazah ada tanya anak-anak murid Ustazah, tempat mana paling cantik? Dia kata Pulau Langkawi paling cantik. Okey. Dia kata Pulau Langkawi, mungkin dia pernah pergi Pulau Langkawi. Dia sepanjang dia berjalan-jalan tu itu yang paling cantik kan. Tapi kita nampak kalau kata Pulau Langkawi itu paling cantik, sebenarnya nikmat di syurga tu berlipat-lipat kali ganda lagi cantik daripada itu. Tak dapat. Ya, betul, tak dapat digambarkan. Jadi semoga kita juga tergolonglah dalam golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sekali ialah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang berjihad, darjat dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebabnya semua yang Allah bagi itu kita gunakan ke jalan Allah juga. Jadi Allah akan tinggikanlah darjat kita. Itu adalah kelebihan berjihad. Jadi tadi kita dah tengok kan apa ni maksud jihad, hukum jihad kan, kelebihan jihad. Jadi sekarang ni Syafiqah, kita uji sikit murid-murid boleh? Boleh, kita buat uji minda sikit ya murid-murid. Kita buat kuis sikitlah ya dengan murid-murid. Okay, jadi murid-murid dalam talian Ustazah akan buat kuis, tapi kuis ni mudah saja. Soalan objektif aneka pilihan A, B, C saja jawapan dia. Dan Ustazah harap murid-murid semua bersedia. Murid-murid semua bersedia dengan kad jawapan masing-masing. Okey, kita mulakan. Soalan yang pertama. Okey, apakah maksud
as-salatu ala waqtiha. Siapa nak jawab? Cepat-cepat. Yang ni Syafiqah, kita Ustazah dah bagi kad jawapan untuk semua. Oh, ya, baik. Jadi Okey. Ustazah nak minta semua jawab. Nanti Ustazah cuma nak minta tolong Syafiqah untuk lekatkan je. Boleh, Kalau boleh. pelajar tu betul, Syafiqah lekat satu. Boleh, Ustazah. Okey. As-salatu ala waqtiha. Okay, A, berbakti kepada ibu bapa. B, solat pada waktunya. C, berjihad jalan Allah. Okay, kalau kita tengok di sini, Faiz, Muaz, Iman, Kisha semua jawab B. Okay, kita tengok jawapannya. Wah, Betul. Betul solat pada waktunya. Semua dapat betul. Saya berikan markah ya, Ustazah? Ya. Minta Syafiqah tolong tampas. Okey. Okay, seterusnya pelajar bersedia ya dengan untuk soalan yang kedua pula, sementara tunggu Syafiqah siap. Hebat-hebat ni. Okey. Soalan yang kedua, apakah maksud kalimah birru al-walidain? A, berbakti kepada ibu bapa. B, solat pada waktunya. C, berjihad di jalan Allah. Okey, murid-murid, dah tahu Boleh? jawapan, boleh angkat jawapan. Okey, kalau kita tengok semua juga menjawab A, jawapannya adalah ya, betul. Wah, Tahniah tahniah. semua. A, berbakti kepada ibu bapa. Birru, berbakti, al-walidain, kedua ibu bapa. Jadi Syafiqah dah lekatkan, sedang lekatkan untuk Faiz dan juga Untuk Muaz Aminah. Okey, Ustazah. Boleh teruskan, Ustazah? Okey, teruskan yang ketiga. Soalan yang terakhir untuk tajuk untuk bahagian ini, apakah maksud kalimah al-jihadu fi sabilillah? A, berbakti kepada ibu bapa. B, solat pada waktunya. Dan C, berjihad di jalan Allah. Okey, jawapan dia yang mana murid-murid? Baik, itu dia. Okey, C, kita tengok Ustazah. C. Ya, betul. Betul Ya, lah betul C. lah. Jadi tahniah Alhamdulillah. semua Faiz, Muaz, Iman dan juga Kisha. Alhamdulillah kamu semua dapat menjawab 3 soalan tu dengan betul. As-salatu ala waqtiha. Yang kedua, Ustazah, birrul walidain. Al-jihadu al-jihadu fi fi sabilillah. sabilillah. Didik TV KPM